Kau persoalkan kesetiaan mereka pada negara. Tapi kau sedar tak, yang ramai Melayu kat bandar ni sibuk nak berbahasa Inggeris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam jumpa kembali dengan kami di channel ini. Ya, ada salah satu postingan warganet negara tetangga yang masih sibuk dengan bahasa Indonesia dengan mengangkat berbagai topik, entah itu ada hubungan atau tidak. Dan salah satunya ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu bukan bahasa tetapi negara. Bahasa yang dipakai di negara Indonesia adalah bahasa Melayu. Indonesia itu bukan bahasa tapi negara. Bahasa yang dipakai di negara Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Ya, semenjak bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi UNESCO, sepertinya warganet tetangga belum bisa menerima fakta bahwa bahasa Indonesia telah mendunia. Apalagi sebelumnya sudah menggaungkan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa kelima terbesar di dunia dengan jumlah penuturnya mencapai 300 juta. Adalah sebahagian netizen ni kurang berpuas hati sebab masing-masing nak pertahankan bahasa negara sendiri. Geng, korang tahu tak sebenarnya berdasarkan Astro Awani pada tahun 2014, bahasa Malaysia diangkat sebagai bahasa kelima terbesar di dunia. Mungkin dengan mendompleng bahasa Indonesia, maka semuanya diakuisisi sebagai bahasa Melayu. Namun faktanya di dalam negeri sedang mengalami krisis kebahasaan dan kemudian menyalahkan kaum lain yang tidak pandai berbahasa Melayu. Kau acah-acah paksa orang Cina dan India cakap Melayu. Kau persoalkan kesetiaan mereka pada negara. Tapi kau sedar tak, yang ramai Melayu kat bandar ni sibuk nak berbahasa Inggeris. Kau sedar tak, yang ramai ibu bapa Melayu hari ni sibuk berdaddy mami bagai dengan anak-anak. Siap bagi nama anak nama bahasa Inggeris lagi tu, baby girl. Aku sendiri pun pernah jumpa segelintir, tak tahulah nak kata segelintir ke sebahagian ke ataupun banyak, anak-anak duta besar Malaysia dekat luar negara ni yang tak tahu cakap Melayu pun. Dan bila aku dengar duta besar tu sendiri cakap Inggeris dengan anak-anak dia, lagi aku terkejut. Apa? Engkau ingat ahli politik elit Melayu macam UMNO dan Bersatu tu cakap Melayu ke dengan anak-anak dia orang kat rumah? Kasih cek sikit, lepas tu bagi tahu aku. Cuba kau telefon hotel-hotel yang ada dekat Malaysia ni. Dia jawab dalam bahasa apa? Melayu ke Inggeris? Masuk pula kafe-kafe dekat pusat membeli belah tu semua. Tak kisahlah Starbucks ke Coffee Bean ke. Ada dia orang cakap selamat datang? Tak. Dia orang cakap welcome. Nak order air pun having here or take away sir. Tengok pula nama-nama kondo kat KL Selangor. Dalam Inggeris atau Melayu? Tu yang suruh belajar matematik dan sains dalam Inggeris pun pemimpin Melayu. Bila masuk hari raya, berpusu-pusu pakai kurta, jubah pakai. Kenapa tak pakai baju Melayu? Podah. Kau punya kaum sendiri tak nak martabatkan bahasa dan budaya Melayu, ada hati nak persoalkan kaum Cina dan India. Bila pergi ke kampung-kampung, jumpa orang Melayu, laungkan slogan ketuanan Melayu, martabatkan bahasa Melayu bagai. Bila sampai ke bandar, jadi Mat Saleh terus repost video ni supaya semua orang tahu betapa hipokritnya pemimpin Melayu dan geng-geng elit Melayu ni semua. Okey, dari fakta tersebut sebenarnya negara tetangga ini mengalami krisis kebahasaan yang berujung pada krisis identitas nasionalismenya. Biar semua orang tahu apa masalah utama kita. Kita yang paling teruk, kita bercakap, kita merancukan bahasa. Berlaku kerancuan bahasa yang ketara. Maksud rancu ialah campur aduk bahasa yang tidak seharusnya berlaku. Yang paling teruk, perkataan bahasa Inggeris ya menerima imbuhan bahasa Melayu. Ya, kita cuba linkkan, kita cuba konekkan dari mana datangnya ilmu bahasa ini. Inilah pendusta-pendusta bahasa. Inilah penderhaka-penderhaka bahasa yang kita telah lahirkan dalam sistem pendidikan kebangsaan kita selama 60 tahun kemerdekaan. Mana erti kemerdekaan? Ini satu bentuk penjajahan dalam bentuk pemikiran yang akan merosakkan anak bangsa dan warisan negara. Sebab kita telah melalui satu proses yang cukup baik, proses yang mendidik kita supaya memartabatkan dan mendaulatkan bahasa Melayu. Namun kita bayangkan anak-anak bangsa yang lahir pada masa ini, mereka tidak langsung boleh berbahasa Melayu dengan baik. Kita yang rasa mereka ini baik sebenarnya. Saya merupakan pemeriksa ujian bertulis bahasa Melayu bagi Fakulti Undang-Undang setiap tahun. Jarang sekali pelajar mendapat markah penuh dalam penulisan bahasa Melayu kerana kesalahan tata bahasa ketara, penggunaan bahasa, istilah-istilah bahasa Melayu, perkataan-perkataan bahasa Melayu rata-ratanya terjemah langsung daripada bahasa Inggris. Ya, influence jadi influensi.
jurisdiction jadi jurisdiksi, ya, participation jadi partisipasi. Kalau semua boleh terjemah begitu, nation kena jadi nasi. Tapi tak jadi pun nation sebagai nasi. Maknanya ada perkataan yang tak boleh kita ubah, tapi kita ubah. Ini yang berlaku. Sebab masalah bahasa Melayu ini ialah masalah jati diri kita. Kita tidak berbincang bahasa Melayu ini sebagai satu bahasa, satu alat, satu medium, satu wadah, satu wahana. Tapi kita berbicara bahasa Melayu ini sebagai satu alat jati diri anak bangsa. Kalau kita nak menyatukan bangsa, kita menggunakan bahasa sebagai alat perpaduan. Saya daripada sekolah kebangsaan. Saya orang Felda. Saya fasih berbahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan saya. Di rumah saya menggunakan bahasa ibunda, bahasa Tamil. Di rumah saya menggunakan bahasa Tamil, anak-anak saya fasih berbahasa Melayu. Bagi saya ini paling penting. Kalau kita bangga kita boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik, kita sepatutnya malu dan hina kerana tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Minta maaf. Kita yang bangga anak saya boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik. Bangga, ya. Bolehkah bercakap bahasa Melayu dengan baik? Jika tidak, sepatutnya buang negara bagi saya. Minta maaf. So bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Orang Malaysia sepatutnya boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik. Kalau tak boleh bertutur, sepatutnya kalau saya ada kuasa, saya bagi tempoh 6 bulan. Cuba fasih berbahasa Melayu. Tak boleh, buang negara. Mudah. Kita nak orang yang ada jati diri kebangsaan supaya negara ini dibangunkannya. Kita bangunkan negara ini dengan asas kebangsaan. Ada jati dirinya. Salah satu aspek yang paling penting dalam jati diri ialah bahasa kebangsaan. Orang akan tak suka aku bila aku bercakap hal ni. Tapi ini adalah fakta yang kita kena hadap. Tengok video ni dulu. Dia pas dan dia pas. Jadi tak boleh salah kita. Jadi mesti ya betul. Jadi kalau kita pakar tu dah 66 tahun kita merdeka, tapi masih ada lagi mereka yang tergagap-gagap bertutur dalam bahasa kebangsaan. Apa dah jadi sebenarnya ni? Ini dah tergagap-gagap nak cakap macam tu, mesti timbul persoalan di fikiran kita. Ini betul ke rakyat Malaysia? Tantah dia ni warga asing kot. Kalau korang tengok video tadi pun, korang rasa okey, tu hak korang lah. Tapi bagi aku malu Dah 66 tahun negara kita ni bebas daripada penjajah. Korang buat apa? Susah sangat ke nak belajar cakap bahasa kebangsaan, bahasa tanah air kita ni? Ada aku pernah dengar orang Bangladesh, orang Pakistan yang datang ke Malaysia ni 3 minggu je dah boleh bercakap bahasa Melayu. 3 bulan ke atas dah fasih dah. Siap ada yang boleh bercakap ikut logat negeri lagi. Orang yang tergagap-gagap cakap BM tu tahu nyanyi lagu negara tu tak? Ya, sesuatu yang harus diperhatikan bahwa bahasa itu tidak ada sekat agama, ras ataupun golongan. Bahasa adalah sesuatu yang universal dan ia akan berkembang kemana saja seiring hubungan antar manusia dan sesuai perkembangan zaman. Sehingga sebagaimana yang kami sebutkan di atas, Indonesia lebih Melayu dari Melayunya negara seberang. Namun Indonesia tidak ingin mengukuhkan budaya dan peradaban hanya dari satu kaum yang ada di Indonesia. Karena negara Indonesia adalah negara yang berbineka, negara yang beraneka ragam tidak hanya dari bahasa, namun juga suku, agama, ras, dan golongan. Sehingga lebih menonjolkan nasionalisme ketimbang sisi perkauman. Oke, demikian sekilas video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.